Assalamualaikum dan salam satu Malaysia, BES 510 edisi 5 petang. Anda bersama saya, Muhammad Syarizam Awang. Sebelum kita ke Nasional 5 sebentar nanti bersama Taufik Muhammad Noor dan Margaret Gambang, elok rasanya kita tinjau dulu antara berita-berita menarik sepanjang hari ini. Rundingan bagi membebaskan Konstabel Zakia Alip yang diculik kumpulan berganas Abu Sayyaf di Pulau Mabul sempurna pertengahan Julai lalu masih lagi dijalankan. Tempoh yang agak lama terpaksa diambil kerana jumlah wang tebusan yang tinggi diminta oleh kumpulan berganas yang berjumlah 40 juta peso. Sepanjang ditahan, kumpulan penculik itu Zakiah tidak didera atau dicederakan dan ini memberi keyakinan kepada pihak polis untuk meneruskan rundingan bagi membebaskan konstabel itu. Kumpulan pertama Jemaah Haji Malaysia seramai 444 orang selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA 9.15 malam tadi. Kepulangan kumpulan pertama yang membawa 205 jemaah lelaki dan 239 jemaah wanita berlepas dari Jeddah dengan penerbangan Saudi Airlines berjalan lancar tanpa masalah. Penerbangan KT2 yang membawa 279 jemaah haji Malaysia pula tiba KLIA kira-kira pukul 3.53 pagi tadi. 255 daripadanya merupakan kumpulan pertama tajaan program khas Haji Perdana Menteri Yayasan Satu Malaysia Development Berhad 1MDB terdiri daripada imam, pengurusi Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK dan 2 tok batin. Sayap wanita MCA diseru melakukan transformasi bagi mengembalikan keyakinan dan sokongan rakyat serta kedudukan MCA sebagai parti yang mewakili masyarakat Cina. Kepimpinan negara sentiasa mengiktiraf peranan wanita di dalam pembangunan negara dan wanita MCA yang mewakili wanita Cina perlu bergerak pantas melengkapkan diri dengan ilmu kemahiran dan pengetahuan. Melalui cara itu, mereka boleh menarik lebih ramai golongan wanita Cina terlibat dalam pembangunan negara dan pada masa sama menyertai parti itu. Tenis Master Shanghai. Juara 2 kali Novak Djokovic menunjukkan jalan keluar kepada pemain Spanyol David Ferrer setelah menupaskannya di separuh akhir. Djokovic yang masih segar daripada kemenangan di terbuka Cina buat kali kelima minggu lepas bakal berdepan Roger Federer di final nanti. Seakan hilang arah, David Ferrer kelihatan gagal dalam semua percubaannya untuk mengatasi Djokovic dan tewas mudah 4-6, 2-6. Jelang perlawanan kedua kelayakan Euro 2016, Poland yang tidak pernah berjaya menundukkan Jerman dalam tempoh 100 tahun. Sejarah pertemuan mereka bertekad membuat kejutan kali ini. Biarpun dilihat sebagai bukan pasukan pilihan, Poland tidak mahu terus menjadi pasukan belasahan dan melayan juara Piala Dunia itu di laman sendiri adalah satu peluang keemasan. Formula 1 GP Rusia, pelumba Mercedes Nico Rosberg mencatat masa terpantas di litar Sochi dengan melakukan 1 minit 42.311 saat meninggalkan rakan sepasukannya Lewis Hamilton di tempat kedua. Mercedes dilihat semakin cerah untuk menjuarai kejohanan musim ini ketika perlumbaan hanya berbaki 3 pusingan sahaja lagi. Banyak lagi paparan menarik dalam Nasional 5 selepas ini. Jangan ke mana-mana. Saya akan kembali jam 6 petang nanti. Terus bersama Taufik dan Margaret. Bajet 2015, manifestasi keprihatinan berterusan kerajaan memberi kemudahan dan keselesaan kepada rakyat. Ini Nasional 5 dari Studio 3 RTM, Angkasa Puri Kuala Lumpur. Saya Muhammad Taufik Muhammad Noor. Dan saya Margaret Gambang. Kami juga bawakan anda paparan utama hari ini mengenai kumpulan pertama Jemaah Haji Malaysia selamat tiba ke tanah air sejak malam tadi.
Rundingan pembebasan Konstebel Zakia Alip ambil tempoh lebih lama. Abu Sayyaf minta wang tebusan 40 juta peso. Saya Anisia Daulas langsung dari studio berita RTM Sabah di Kota Kinabalu. Fokus berita dari negeri di bawah bayu hari ini, bajet 2015 lonjak ekonomi rakyat. Kupasannya akan saya bawakan seketika nanti, teruskan kepada penyampai di Sarawak. Terima kasih Agnes dari Kota Kinabalu. Saya Abang Muaz Abdul Samad. Kita berlintas langsung dari studio di RTM Kuching Sarawak dan fokus berita Sarawak petang ini. Sarawak mengalu-alukan bajet 2016 yang dibentangkan oleh Perdana Menteri di Parlimen semalam. Bajet 2015 keseluruhannya telah melegakan banyak pihak, terutama penduduk-penduduk di kawasan luar bandar Sarawak dalam merealisasikan impian mereka untuk menikmati keperluan dan kemudahan yang lebih selesa dan bermanfaat. Pastikan bersama saya seketika nanti untuk mengikuti laporan berita penuh dari Sarawak petang ini. Teruskan bersama rakan penyampai Anas di Johor. Bersama saya Anas Maknos berlintas secara langsung dari RTM Johor, Johor Bahru. Fokus dari Zon Selatan hari ini pastinya mengenai laporan dan reaksi pasca bajet 2015 yang dibentangkan Perdana Menteri semalam. Namun kami mengarah tumpuan pada peruntukan 56 bilion ringgit yang disediakan bagi pembangunan pendidikan negara. Nantikan reaksi Naib Chancellor Universiti Teknologi Malaysia UTM, Profesor Datuk Insinyur Dr. Wahid Omar, juga reaksi golongan mahasiswa. Semuanya seketika nanti, kembali kepada rakan penyampai Taufik di Angkasa Puri. Saudara, rentetan pembentangan bajet 2015 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib di Parlimen semalam, tumpuan hari ini pastinya mengenai pasca bajet. Apa reaksi rakyat? Sekadar berpuas hati atau masih banyak aspek lain yang perlu turut ditangani? Namun yang jelas, inisiatif kerajaan menambah nilai pemberian BRIM daripada RM650 kepada RM950 untuk isi rumah berpendapatan bulanan RM3,000 dan ke bawah antara yang mendapat respon paling positif. Benar tu, Mac. Selain itu, kenaikan RM50 bagi penerima bujang 21 tahun ke atas berpendapatan kurang RM2,000 juga dialu-alukan dan rata-rata mereka yang ditemui bersyukur kerana turut mendapat impak langsung kesan kemakmuran ekonomi negara. Kenaikan BRIM ini adalah satu tindakan yang wajar dilakukan oleh kerajaan dan ini adalah satu, orang kata, langkah untuk meringankan beban golongan berpendapatan rendah. Khususnya pada waktu hujung tahun bila ada anak-anak sekolah dan juga perbelanjaan rumah, dan ini dapat meringankan beban mereka. Seterusnya orang kata dapat mengurangkan impak kenaikan kos sara hidup, lebih-lebih lagi dengan rasionalisasi subsidi, penurunan subsidi yang menyebabkan harga minyak naik, dan seterusnya benda ini dapat meringankan sedikit beban mereka lah. Tindakan kerajaan itu baguslah. Dia mengurangkan beban kepada golongan pendapatan rendah. Jadi mungkin mereka boleh membeli, guna duit itu untuk beli keperluan harian. Saya merasa alhamdulillah lah. Kan, daripada tahun ni tak naik, jadi naik lah. Kan, walaupun 50 pun alhamdulillah lah. Kita pun boleh lihat sekarang lah dari segi ekonomi kita, pihak belia pun kebanyakan majoriti gaji daripada untuk budak-budak yang baru fresh graduate kan tak sampai 2,000 and above. So dengan adanya BRIM yang sebegini dapat membantu mereka untuk mengurangkan sedikit beban lah. Bagi skim BRIM kali ini, kerajaan turut menggantikan insurans berkelompok atau iBRIM dengan skim khairat kematian bernilai RM1,000 berkuat kuasa selama setahun. Sehingga Ogos lepas, sebanyak 197.3 juta bagi iBRIM dengan 10,343 tuntutan dibuat oleh penerima BRIM bernilai RM32.8 juta. Bagi penerima BRIM di Kedah juga, kenaikan bantuan itu dapat menampung perbelanjaan yang kini semakin meningkat. Okeylah, mungkin dia tak membeban sangat kan rakyat-rakyat dah ni. Dengan, yelah kos sara hidup kan semakin tinggi kan.
Rasa okey lah, bagus lah. Senang, seronok lah. Dapat duit, boleh tampung belanja sikit. Itulah. Pada saya, pendapat saya bagus lah kalau macam tu, kira macam dia boleh mengurangkan beban. Kira bagus lah, seronok lah. Orang kata, meringankan beban lah. Orang kata. Dan seperti selalu juga Taufik, aspek pendidikan antara yang paling diutamakan kerajaan setiap kali bajet, dan bertepatan itu program pembiayaan pengajian di peringkat pasca ijazah atau MyBrain 15 antara yang turut diberi insentif dalam pembentangan bajet 2015 kali ini. Sebanyak 112 juta ringgit beasiswa pengajian diperuntukkan bukan sahaja kepada penjawat awam, kaki tangan badan berkanun, malah pekerja di sektor swasta. Betul tu Margaret. Antara tokoh pendidikan yang mengalung-alungkan komitmen kerajaan itu, Pensyarakanan Fakulti Ekonomi Universiti Teknologi MARA UiTM, Dr. Bayah Baba. Sebagai seorang pendidik kan, yang fokus doktor tentunya pada pendidikan, doktor sukalah bila PM memberi bajet tadi sebanyak 112 juta untuk MyBrain 15 yang mana akan dapat memberi peluang kepada pelajar-pelajar kita untuk meneruskan pengajian mereka ke peringkat sarjana dan juga PhD. Beliau menyatakannya ketika menjadi tetamu dalam rancangan khas pembentangan bajet 2015 di TV1. Di Johor, usaha meningkatkan penguasaan serta kemahiran bahasa Inggeris dalam kalangan guru, terutama golongan guru muda, terus dipergiat. Ke arah merealisasikan perancangan itu, lebih banyak kursus-kursus bahasa Inggeris melibatkan golongan berkenaan dilaksanakan. Ini program ni sebenarnya kementerian dah berusaha dengan sungguh untuk mempertingkatkan profisiensi guru-guru bahasa Inggeris. Yang ni maknanya guru-guru guru-guru bahasa Inggeris kita dipertingkatkan, diperkasakan lagi melalui program-program latihan dalam perkhidmatan kan. Jadi maknanya kerajaan memang melalui Kementerian Pendidikan Malaysia ni kan, masa saya di kementerian dulu kan, memang kita mengambil beratlah tentang kualiti guru-guru khususnya dalam bahasa Inggeris, bukan saja bahasa Inggeris, dalam semua aspek sebenarnya. Guru-guru muda di Johor sahaja mencecah 61% dan bagi mereka yang berada dalam kelompok guru-guru muda ini menyambut baik usaha yang dilaksanakan dengan mengakui kursus-kursus yang diikuti mampu memperkukuhkan dan memantapkan lagi bahasa Inggeris. MUIT itu sangat penting sebab banyak sumber bahan bacaan pun daripada bahasa Inggeris, sebab kat universiti kita nak melahirkan pelajar yang global, so lebih penting penguasaan bahasa Inggeris lah banding bukan tak bahasa kita tak penting. Itu sebablah kita KPM pun ada buat program MBI. Kita memartabatkan bahasa kita, tapi kita dalam masa yang sama kita meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris tu. Terdahulu, mereka antara yang hadir Majlis Perhimpunan Guru Muda Satu Malaysia di Sekudai Johor. Intipati bajet 2015 ternyata memberi rangsangan kepada golongan muda menerusi skim perumahan belia dan pembinaan rumah mesra rakyat. Pembentangan disifatkan bertepatan dengan keadaan semasa golongan ini hasil tinjauan yang dibuat di Selangor. Usaha itu juga disokong sepenuhnya badan bukan kerajaan NGO. Bagaimanapun, ketika suara sokongan dinyatakan, terselit rasa kebimbangan juga harapan agar usaha yang dibuat itu diberi kerjasama Kerajaan Selangor untuk selari dengan Kerajaan Persekutuan. Juga mesti memberikan kerjasama yang sebaik-baiknya, kerana apa saja yang berlaku kejayaan di peringkat negeri juga reflect pada kejayaan di peringkat nasional. Itu yang sepatutnya berlaku. Jadi saya rasa dah tiba masanya kita kena bekerjasama. Penyerahan ekonomi ini adalah kepentingan bersama. Tolak kepentingan pahaman-pahaman politik yang melampau sangat, tetapi meletakkan kesejahteraan negara ini dapat kita wujudkan dan sesama kita hidup dalam keadaan harmoni. Saya fikir inilah satu peluang Kerajaan Selangor ambil kesempatan bersama dengan PM kita ni, satu peluang untuk tolong rakyat yang rumah yang mampu milik. Mampu milik ini untuk sesuaikan
rakyat. Nombor satu, kita fokus yang rakyat, yang orang-orang yang pendapatan rendah dan pendapatan sederhana. Semalam, Perdana Menteri mengumumkan langkah penyelesaian masalah pemilikan rumah dalam kalangan belia dengan menubuhkan skim perumahan belia melalui perkongsian pintar antara kerajaan, Bank Simpanan Nasional BSN, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dan Cagamas Berhad Cagamas yang menawarkan pelbagai insentif menarik. Serta bagi mengatasi masalah pemilikan rumah bagi golongan kebanyakan, Datuk Seri Najib Tun Razak turut mengumumkan 3 langkah termasuk membina 80,000 unit rumah perbadanan prima Malaysia melalui peruntukan 1.3 bilion ringgit. Baik Taufik, golongan nelayan turut tidak terlepas daripada perhatian kerajaan di mana ternyata masalah kesempitan hidup mereka terutama pada musim tengkujuh antara yang ditumpukan Perdana Menteri dalam pembentangan bajet semalam. Tiada satu golongan pun tercicir nampaknya, Margaret. Dan bagi kebanyakan nelayan terutama di pengkalan Semberang Takir di Kuala Terengganu, pengumuman pertambahan allowance sara hidup nelayan dari RM200 kepada RM300 sebulan umpama hadiah yang perlu disyukuri. Memang rasa lega lah. Pasal musim tengkujuh tahu sajalah. Musim tengkujuh. Jadi berapa bulan? 4 bulan, 5 bulan tak kerja. Musim tengkujuh, so mana nelayan kena buat persiapan awal daripada segi perbelanjaan anak-anak sekolah ke apa ke, yang tu kita kena buat persiapan daripada awal. So mana dalam kemasukan bulan Januari tu memang masa tu musim tengkujuh lagi. So bila dah ada bantuan ni, alhamdulillah cukup rasa saya cukup melegakan lah. Rasa tu lah, boleh lah tapung-tapung tu kalau 300 tu. Kalau kira 200 tu macam ke tak cukup lah nelayan ni. Kalau ada dana, kalau tambah tu alhamdulillah lah. Memang ni untuk menampung keluarga dia lah. Mana nelayan kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak dapat. Kita cari barang hilang. Mana? Tengah laut kan, maknanya dengan gelombangnya musim dalam setahun berapa kali dia boleh, berapa bulan dia boleh pergi cari makan tau. Mana kita kena fikir tu belanja wang kan. Nak tahu juga lebih kurang nelayan pun. Tambah berapa tahun lebih lagi. Adik kita duduk tunggu tak? Adik kita duduk tunggu. Kalau boleh lebih lagi kau muncul. 100 tu besar dah tu 100 tu. Bagi nelayan di Kuala Kedah pula, kenaikan allowance sara hidup kepada RM300 sebulan disifatkan mampu meringankan beban keluarga. Dapatan kami kadang-kadang main musuh ribut, tak ada ikan. Inilah harapan kami minta ni bolehlah sikit dapat belanja sekolah anak-anak sekolah. Kenaikan sara hidup tu kira alhamdulillah lah ada penambahan kita dari segi membebankan rakyat ni. Jadi kita dapatlah jalan nelayan ni untuk menampunglah anak-anak sekolah perbelanjaan tu. Tampung kehidupan rakyat lah nelayan-nelayan ni. Dalam pada itu, bagi nelayan zon B dan C pula, allowance kenaikan kepada RM250 sebulan. Buat pertama kalinya, lebih 44,000 nelayan darat bakal menerima allowance RM200 sebulan. Tidak ketinggalan saudara, kalangan ilmuwan agama di Terengganu turut melahirkan penghargaan terhadap Perdana Menteri kerana meletakkan tanda aras Islam pada kedudukan yang tertinggi. Ya, ramai kagum kerana keputusan kerajaan untuk membina pusat percetakan Al-Quran kedua terbesar selepas Arab Saudi menunjukkan Malaysia sentiasa berusaha meningkatkan syiar Islam. Berusaha menjadikan Malaysia negara rujukan mendalami Islam, inisiatif itu juga sebagai usaha menggalakkan kejayaan umat dengan menguasai teknologi yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran. Dan kita sebagai umat Islam di Malaysia sangat berbangga dengan pusat ini kerana kita percaya sekarang ini, dewasa ini, Malaysia di mata dunia Islam sangat besar namanya, dan kita lihat peranan Malaysia dalam mengedarkan, dalam mengagihkan Quran ke negara-negara sedang bangun seperti Kemboja, Vietnam, Somalia, Ghana dan mana-mana saja di negara di Afrika yang memerlukan
Islam dan Al-Quran ini. Moga-moga dengan pembinaan pusat perpustakaan ini akan memberi tumpuan kepada umat Islam seluruh dunia terhadap Malaysia. Jadi ini merupakan satu sumbangan kerajaan dan negara kita kepada penyebaran Islam secara khusus, bukan sahaja di Malaysia dan juga di seluruh dunia. Dan ini adalah satu kerja, satu usaha yang saya fikir insya-Allah mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bajet 2015 yang dibentangkan semalam tidak banyak menyentuh mengenai Johor berbanding sebelumnya. Ini memandangkan bajet tersebut merupakan yang terakhir bagi rancangan Malaysia ke-10 dan lebih menumpukan kepada kesinambungan projek-projek sebelum ini. Itu pandangan Menteri Besar Datuk Muhammad Khalid Nordin. So mungkin bagi negeri yang berbeza tahap kemajuan ekonominya, manfaat yang didapati daripada bajet juga adalah berbeza. Misalnya beberapa tahun dulu Johor dapat banyak peruntukan untuk tingkatkan tahap infrastruktur, beraya jalan dan sebagainya. Maka hari ini dengan adanya itu kita dapati pertambahan pelaburan oleh pelabur. Maka pelabur tu yang mungkin dapat insentif dan sebagainya. Ketika ini, Kerajaan Johor melalui Unit Perancangan Ekonomi Negeri UPEN akan mengumpul maklumat untuk dibentangkan kepada kementerian tertentu bagi permohonan peruntukan sesuatu projek. Usaha itu dijangka mengambil masa seminggu untuk dikumpulkan. Dan beliau bagaimanapun mengharapkan peruntukan serta projek berimpak tinggi untuk negeri itu pada pembentangan bajet dalam rancangan Malaysia ke-11 nanti. Datuk Muhammad Khalid ditemui pada Majlis Perhimpunan Guru Muda Satu Malaysia Negeri Johor di Skudai. Dan tidak ketinggalan, saudara, kebajikan dan keperluan infrastruktur penduduk pedalaman khususnya di Sabah dan Sarawak pastinya antara golongan yang paling diberi perhatian oleh kerajaan. Ini selari dengan pandangan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Nancy Shukri, bajet 2015 yang dibentangkan Perdana Menteri akan memberi manfaat sepenuhnya kepada rakyat khususnya di dua negeri berkenaan. Ya saudara, dan antara projek yang bakal memberi manfaat ialah pembinaan lebuh raya Pambonia yang akan menghubungkan kedua-dua negeri dengan menelan kos bernilai 27 bilion ringgit. Dan untuk itu juga, projek memasang bekalan elektrik di kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak perlu disegerakan Kementerian Luar Bandar dan Wilayah. Idea ini baik, cuma pihak Kementerian Luar Bandar kena meningkatkan lagi speed mereka, kelajuan dari segi membekalkan perkhidmatan elektrik ke Sarawak dan Sabah, terutama sekali di kawasan luar bandar. Sebab kalau ada pun tiang elektrik tak dipasang, tak ada elektrik. Jadi macam mana? Jadi kita Sabah Sarawak hanya mendengar. Kita tidak mahu ini berlaku. Ia menjadi satu kekecewaan kepada kita. Penyelenggaraan segera dan pemasangan bekalan elektrik secara proaktif perlu demi memastikan hasrat kerajaan Persekutuan Agar Rakyat menikmati kemudahan itu tercapai. Nancy ditemui di Pulau Pinang selepas merasmikan program memperkasa informasi generasi muda di IKBN Bukit Mertajam. Saksikan reaksi penduduk di Sabah dan Sarawak berhubung laporan pasca bajet dalam laporan lintas langsung negeri-negeri seketika nanti. Namun dalam pada itu, Timbalan Menteri Kewangan Datuk Ahmad Maslan menyifatkan bajet pelengkap rancangan Malaysia ke-10 semalam adalah bayangan terbaik kepada RMK-11 yang akan dibentang tahun depan. RMK-11 juga dilihat paling kritikal tatkala perancangan 5 tahun tersebut akan terarah kepada misi mencapai wawasan 2020. RMK-11 akan dibentang bulan 5, bulan 6 tahun depan. Sekarang ini kita sedang merumuskan bajet 2015 ini ialah yang terakhir. RMK-11 akan bermula tahun 2016. Semalam disebut oleh Perdana Menteri MyNDS, Malaysia National Development Strategy ataupun Strategi Pembangunan Nasional Malaysia. Itu adalah sedikit sebanyak intipati kepada rancangan Malaysia ke-11. Anggaran perbelanjaan tebal bukunya. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Satu Malaysia di Angkasa Puri.
bukan hanya BRIM, bukan hanya bonus, ya, bukan hanya Bajet 2015 diharap mampu perkukuhkan ekonomi Borneo selain penyeragaman harga barangan dengan semenanjung. Penduduk Sarawak sambut baik inisiatif pembangunan infrastruktur luar bandar. Juga bajet pendidikan yang tinggi dalam reaksi positif golongan akademik. Terima kasih kerana masih setia bersama Nasional 5. Seperti yang dijanjikan, hari ini kami bawakan 3 laporan lintas langsung bersama rakan penyampai Nesia Dolos, berlintas langsung dari studio berita RTM Sabah di Kota Kinabalu dan Abang Mausili, Abang Abdul Samad dari studio RTM Sarawak. Di Kuching juga Anas Muhammad Noh langsung dari perkarangan Kompleks Penyiaran RTM Johor di Johor Bahru. Lintas langsung pertama dari Sabah, apakah yang menarik hari ini, Enisia? Terima kasih Taufik dan Margaret di Angkasa Puri. Bajet 2015, bajet komprehensif berpaksikan modal ekonomi seimbang dan menyeluruh. Itu pendapat Pembantu Menteri Kewangan Sabah, Datuk Haji Ramli Marhaban, yang turut berpandangan pelaksanaan GST bermula 1 April tahun depan dijangka melonjakkan lagi keupayaan dan potensi ekonomi negara. Bagaimanapun, Datuk Ramli berkata kerajaan perlu mencari mekanisme terbaik untuk mengelak inflasi berikutan pelaksanaan GST selain penguatkuasaan dan pemantauan harga barang oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK. Senarai-senarai barangan telah diperluaskan yang meliputi barangan yang berhubung kait dengan kesihatan, pendidikan telah tidak dikenakan GST. Inilah antara strategi pendekatan yang membolehkan kos sara hidup itu akan berkurangan. Datuk Ramli berkata demikian dalam temu bual khas bersama RTM di Kota Kinabalu. Bajet 2015 yang dibentangkan Perdana Menteri turut mengumumkan pengecualian GST bagi bahan api RON 95, diesel dan LPG, ubat-ubatan, bahan bacaan kanak-kanak dan pelbagai barangan makanan harian lain. Sementara itu, Yang di-Pertua Dewan Perniagaan Melayu Malaysia DPMM Sabah, Datuk Awang Boh Tamam Awang Mahmun, mencadangkan penyeragaman klasifikasi perusahaan kecil dan sederhana PKS berpendapatan antara sifar hingga RM500,000 setahun yang dikecualikan GST. Syarikat-syarikat yang mempunyai pendapatan kurang daripada RM500,000 adalah dikecualikan daripada pungutan cukai GST. Jadi saya melihat mungkin barangkali kalau dapat disepadankan ataupun diselaraskan supaya kategori syarikat mikro contohnya, threshold yang diletakkan itu bukan di antara 0 hingga 300 juta tetapi diletak 300,000 tetapi diletakkan dia 0 hingga 500,000. Jadi pada masa yang sama kawalan dan pemantauan berhubung dengan syarikat-syarikat yang wajar untuk masuk GST ini senang dibuat oleh kerana kita mempunyai threshold yang sama di GST dan juga bagi syarikat-syarikat di bawah PKS. Ketika ini, PKS diklasifikasikan sebagai perusahaan mikro, perusahaan kecil dan perusahaan sederhana mengikut jumlah pendapatan tahunan antara 300,000 hingga 50 juta setahun. Sementara itu, pewujudan skim perumahan belia yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dalam pembentangan bajet 2015 mampu memberi peluang kepada generasi muda khususnya yang berpendapatan rendah untuk memiliki rumah. Reaksi itu disuarakan Menteri Belia dan Sukan Sabah Datuk Haji Taufik Abu Bakar Titingat. Sambil menyifatkan bajet 2015 sebagai bajet mesra belia, Datuk Taufik berharap skim tersebut akan diteruskan pada tahun-tahun akan datang demi kepentingan generasi muda. Dan ini merupakan satu skim yang akan memberikan kelegaan kepada generasi muda yang hari ini dihambat oleh kekangan untuk mendapatkan rumah pertama mereka. Beliau ditemui media di Kota Kinabalu.
Skim perumahan belia menawarkan pemilikan rumah pertama bernilai tidak lebih RM500,000 kepada belia berkahwin berumur 25 hingga 40 tahun serta mempunyai pendapatan isi rumah tidak melebihi RM10,000 dengan tempoh pembiayaan maksimum 35 tahun. Menerusi skim itu, sebanyak 20,000 rumah akan dibina. Rakyat Sabah menyambut baik bajet 2015 yang memberi tumpuan terhadap ekonomi keperluan rakyat. Disifatkan dekat dengan rakyat, bajet yang menggariskan 7 strategi utama itu dilihat mampu memperkukuhkan ekonomi rakyat secara menyeluruh. Dengan adanya peruntukan yang besar ini, khususnya dalam segi perniagaan dan pelancongan, kita dapat memperkembangkan ekonomi negeri Sabah khususnya dan seluruh Borneo. Supaya meningkatkan generasi bisnes, contoh macam memulahkan satu permulaan bisnes untuk generasi muda pada masa akan datang. Jadi dengan ada ini ekonomi keperluan rakyat ini, saya rasa sebagai wanita kita sambut cabaran. Kita sahut kerajaan supaya kita lebih berperanan di dalam negara Malaysia. Penyeragaman harga di Sabah dan Semenanjung, saya rasa dia sangat penting untuk mengurangkan lagi kos sara hidup kita yang semakin meningkat di Sabah lah. Bajet pada tahun ini baik daripada tahun lepas sebab biarpun ada GST, tapi GST tersebut tidak pada semua barang yang barang-barang keperluan harian lah, dan lebih pada barang-barang yang memang patut diberikan GST. Selain pelbagai peruntukan bagi pengupayaan modal insan dan keusahawanan, bajet 2015 turut menyaksikan penyaluran peruntukan bagi pengukuhan pertumbuhan ekonomi menerusi pembinaan lebuh raya Pen Borneo sepanjang 1,663 km melibatkan jajaran Sabah dan Sarawak yang mampu memangkin pembangunan ekonomi di kawasan terlibat. Bajet 2015 ternyata memberi manfaat besar kepada rakyat Sabah, bukan hanya pembangunan infrastruktur asas. Bajet pro rakyat kali ini turut memberi tumpuan terhadap pembangunan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Sekian laporan dari Sabah, teruskan kepada rakan penyampai di Sarawak. Silakan. Terima kasih Indonesia di Kota Kinabalu. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Sarawak mengalu-alukan peruntukan RM9.1 bilion kepada Polis Diraja Malaysia melalui bajet 2015 yang diumumkan Perdana Menteri semalam. Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Datuk Petinggi Haji Adnan Satin berkata ini sekaligus akan menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat di negeri ini, terutama di bandar-bandar besar melalui penambahan anggota polis di seluruh Malaysia dan juga rondaan yang lebih intensif dan ketat. Beliau berkata demikian pada perasmian Karnival 1 KDN yang julung kali diadakan anjuran Kementerian Dalam Negeri di pekarangan Stadium Negeri di Sarawak di Kuching. Hadir sama Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri Datuk Muhammad Khalid Haji Sharif dan Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar. Selain penambahan peruntukan untuk PDRM dalam bajet tahun hadapan, Perdana Menteri juga turut mengumumkan penambahan sebanyak 1,000 unit lagi motosikal rondaan PDRM. Kerajaan juga memperuntuk RM121 juta kepada pihak berkuasa itu bagi melaksanakan pelbagai program bidang keberhasilan utama negara NKRA. Langkah tersebut selaras dengan komitmen kerajaan untuk mengurangkan kadar jenayah yang merupakan satu daripada NKRA. Sejumlah 9 agensi termasuk PDRM, Immigration, Jabatan Pertahanan Awam dan Rela menyertai Karnival 3 hari tersebut yang bertujuan mendekatkan lagi kementerian tersebut dengan pelbagai lapisan masyarakat. Sarawak menyifatkan bajet 2015 yang dibentangkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak semalam sebagai baik dan seimbang, terutama dalam pembangunan infrastruktur luar bandar. Timbalan Ketua Menteri Datuk Petinggi Tan Sri Afred Jabu berkata bajet tersebut mengambil kira terhadap kesejahteraan masyarakat luar bandar di Sabah dan Sarawak. We are very happy about I'd like to thank Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi, the Prime Minister, and from what we hear is very fair.
Sementara itu, Datuk Petinggi Tan Sri Alfred Jabu yang juga Menteri Pemodenan Pertanian menyambut baik peruntukan berjumlah 70 juta ringgit bagi menyediakan subsidi padi bukit yang julung kali diadakan bagi Sarawak dan Sabah. Bantuan tersebut akan memberikan manfaat kepada kawasan penanaman seluas 76,000 hektar. Ia dilihat mampu memperkukuhkan rantaian bekalan makanan di Sabah dan Sarawak. Myself and Datuk Ahmad Douglas juga, we were discussing because a lot of livelihood in the rural areas depend on the padi bukit, and then it need fertilizers in order to increase the yield. Kawasan-kawasan penanaman padi bukit di Sarawak antaranya di Seri Aman, Betong, Kenawit, Kapit dan juga Mukah. Bajet 2015 yang dibentangkan semalam juga merupakan antara bajet yang paling komprehensif antara bajet sebelum ini yang mengambil kira kehendak dan keperluan semua masyarakat. But what it does is it caters for all group of people in Malaysia, from the rich to the poor. And it caters for all region within Malaysia. And all the way from Semenanjung, Malaysia, Sarawak and Sabah. And this time Sabah and Sarawak receive quite a bit. They get more than what we had before. Jelasnya, barisan kepimpinan di Semenanjung telah menyedari peranan dan kepentingan kedua-dua negeri ini kepada pengukuhan kerajaan barisan nasional. Ia bersifat membalas sumbangan Sabah dan Sarawak dengan memberi peruntukan yang diperlukan khususnya untuk pembangunan infrastruktur di kedua-dua negeri tersebut. Beliau ditemui selepas majlis pelepasan larian amal dan jokatan di Lipak, anjuran Olive Gardens Borneo Evangelical Mission SIB. Tan Sri Dato' Ahmad Jem jemut pula melihat bajet 2015 meliputi semua sektor secara lebih menyeluruh dan ia tepat dengan masa serta keperluan rakyat khususnya di kawasan luar bandar. And what I think is, to me, which is very interesting is that most of the sector in rural areas are catered for. Antara yang diumumkan dalam bajet 2015 ialah peruntukan sejumlah 4.5 bilion ringgit untuk menaik taraf kemudahan dan infrastruktur luar bandar terutama di Sarawak dan Sabah. Ini termasuk projek jalan raya luar bandar dengan mengambil kira bekas jalan-jalan balak, melaksanakan program penyambungan bekalan elektrik dan program bekalan air bersih luar bandar. Turut diumumkan ialah peruntukan berjumlah 27 bilion ringgit untuk pembinaan lebuh raya Pan Borneo sepanjang 1,663 km di mana 936 km melibatkan jajaran Sarawak. Bajet 2015 telah dibentangkan dan rata-rata rakyat Malaysia merasa lega dan berterima kasih kepada Perdana Menteri yang telah merancang satu bentuk bajet yang lebih menyeluruh tanpa meminggirkan sesiapa pun. Lantaran itu, peranan serta tanggungjawab setiap rakyat Malaysia untuk membantu kerajaan dalam melaksanakan dasar-dasar pembangunan negara dengan lebih lancar dan teratur. Dengan itu, sekian laporan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung Nasional 5 petang ini. Kembali kita terus ke Johor Bahru bersama Anas. Terima kasih Abang Muaz di Sarawak. Saudara, pembentangan bajet 2015 menerima reaksi positif terutama golongan akademik. Peruntukan sebanyak 56 bilion ringgit yang disediakan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia KPM antara lain menyediakan landasan kukuh ke arah kebolehpasaran graduat. Universiti Teknologi Malaysia UTM menyambut baik cadangan kerajaan supaya kurikulum dan program latihan kemahiran di institusi pengajian tinggi dikaji serta diperhebat. Naib Chancellor UTM, Profesor Datuk Insinyur Dr. Wahid Omar yakin pelaburan yang dibuat kerajaan itu mampu membuahkan impak positif kepada para pelajar. Jelasnya UTM mempunyai program sedia ada yang terdiri daripada 5 modul termasuk perlu lulus bahasa Inggeris bagi memastikan bakal graduan bersaing dalam pasaran pekerjaan. Bagaimanapun penyediaan 30 juta ringgit bagi pelaksanaan program Industri Academia Collaboration oleh Talent Corporation Malaysia, Talent Corp, pasti dapat membantu mendedahkan pelajar dengan prospek pekerjaan di negara. Selain kemahiran-kemahiran diperlukan di pasaran pekerjaan yang kompetitif pada waktu ini. Fokus kepada beberapa sektor yang berkaitan. Jadi apabila kita matchkan di antara industri dengan pelajar melalui Talent Corp, jadi pelajar pun tahulah apa keperluan untuk mengisi peluang-peluang pekerjaan. Jadi mereka boleh bersedia lebih awal dan UTM sendiri lebih memahami keperluan-peluang pelajar sebelum mereka keluar untuk bekerja.
Sementara itu, graduan tidak digalakkan untuk mencari pekerjaan semata-mata. Sebaliknya, mencipta pekerjaan selepas tamat pengajian berbekalkan ilmu serta pengalaman yang ada. Sekarang ni UTM, kita pun dah bertukar dari segi fokus. Kita pun tak naklah pelajar-pelajar kita ni keluar mencari pekerjaan lagi. Kalau boleh kita nak pelajar kita keluar mencipta pekerjaan. Jadi saya harapkan adalah tadi nanti galakkan kepada mereka di mana mereka nanti boleh dibantulah ya, melalui orang kata apa, pengalaman mereka, ilmu mereka, keupayaan mereka berinovasi, berkreativiti ya, dengan bakat-bakat keusahawanan yang dibina di universiti. Mereka ni akan keluar dan mereka ni mencipta pekerjaan. Jadi kita tak nak lagi mereka ni risau mana nak cari kerja, malah mereka ni akan mewujudkan peluang-peluang pekerjaan kepada banyak orang kata apa, lebih ramai orang lain lah, insya-Allah. UTM tidak menafikan bahawa pihaknya sering bekerjasama bersama Talent Corp. Dan pada 14 Oktober ini, sektor fokus Career Fair bakal dianjurkan untuk meningkatkan keprihatinan dan kefahaman modal insan. Pengumuman bajet 2015 yang juga memberi fokus kepada kebolehpasaran graduan secara tidak langsung memberi semangat dan pendedahan awal kepada pelajar. Kebanyakan mereka percaya usaha sama UTM bersama Talent Corp itu memberi kesedaran bahawa graduan bukan sahaja dikendaki mempunyai pengetahuan akademik, tapi perlu juga mempunyai kemahiran insaniah. Kerana kita dapat melahirkan mahasiswa bukan sahaja petah dalam bahasa Melayu, malah kita mampu bersaing di peringkat global. Untuk tahun ni saya nampak bahawa dia sangat bagus dan inisiatif yang dikenakan sangat mengasangkan, lebih lagi dari sektor pendidikan. Sebagai contoh, saya berikan yang saya amat minat sekali adalah dengan kerjasama yang dilakukan oleh kerajaan dengan Talent Corp, iaitu memberikan peruntukan sebanyak 30 juta dalam membantu mahasiswa seperti kami ni bila keluar dia nak untuk pasaran industri itu seiring dengan permintaan industri. UTM bagaimanapun percaya bakal graduan mampu mengharungi cabaran suasana persekitaran. Ekoran keupayaan institusi itu melahirkan graduan berdaya saing yang mendapat permintaan agensi kerajaan dan syarikat swasta. Juga meningkat banyak 162% daripada Sektor pendidikan terus mendapat fokus dalam pembentangan bajet 2015 dan ia pastinya disambut baik semua pihak dalam usaha berterusan melahirkan modal insan yang berketerampilan dan berdaya maju. Pendirian kerajaan yang sering menjadikan bidang pendidikan sebagai antara bidang keutamaan setiap kali pembentangan bajet telah memberi kesan positif jangka panjang kepada pembangunan pendidikan negara secara keseluruhan. Namun apa yang diharapkan kuantiti peruntukan besar yang disediakan selari dengan kualiti pendidikan yang dihasilkan agar Malaysia kekal berdaya saing sebagai hub pendidikan serantau. Sekian dahulu laporan dari Johor, kembali kepada Taufik di Angkasa Puri. Terima kasih kerana masih setia lagi bersama dengan Nasional 5. Penerbangan KT2 yang membawa 279 jemaah haji Malaysia tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA kira-kira pukul 3.53 pagi. 255 daripadanya merupakan kumpulan pertama tajaan program khas Haji Perdana Menteri Yayasan Satu Malaysia Development Berhad YMDB terdiri daripada imam, pengerusi Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK dan 2 tok batin. Tahun ini, 1,000 jemaah daripada golongan pemimpin-pemimpin masyarakat terpilih menyertai program itu yang membolehkan mereka ke Tanah Suci secara percuma untuk menunaikan ibadah haji. Ini adalah ilham Perdana Menteri kita untuk menganjurkan program kasih ini khususnya kepada imam dan juga ketua-ketua kampung dan juga pemimpin-pemimpin masyarakat. Pengerusi program khas Haji Perdana Menteri Yayasan YMDB Datuk Jalin Ningah berkata, penghantaran jemaah haji daripada masyarakat orang asli terutama Tok Batin bukan sahaja perlu diteruskan, malah ditambah jumlahnya pada masa-masa akan datang. Di Tanah Suci dan juga di Kota Mekah dan juga Madinah ini kita melihat cabaran seorang Tok Batin ataupun orang asli ini cukup mencabar sebenarnya di sana. Dan alhamdulillah dengan berkat kesungguhan inisiatif daripada pihak Rusti dan juga pihak petugas tabung haji banyak memberi pengajaran pada wakil-wakil kita ini daripada orang asli ini untuk menunaikan rukun haji dengan baik dan alhamdulillah
pada hari ini mereka sempat sampai ke tanah air dengan gelaran haji-haji. Seorang tok batin dari Pekan Pahang bersyukur dan berpeluang menjadi tetamu Allah. Saya berasa bersyukur kepada Allah SWT kerana dapat menunaikan fardu haji pada tahun ini. Haji tahun ini merupakan haji akbar, jadi saya rasa amat bersyukur dan bertuah sekali kerana terpilih untuk program 1MDB pada tahun 2014 ni lah. Sepanjang berada di Tanah Suci, semua jemaah haji tajaan turut dibantu oleh tabung haji dalam menunaikan rukun dan wajib haji. Terdahulu, kumpulan pertama jemaah haji Malaysia seramai 444 orang selamat tiba di KLIA 9.15 malam tadi. Ketibaan 205 jemaah lelaki dan 239 jemaah wanita disambut pengerusi Lembaga Tabung Haji Dato' Abdul Aziz Abdul Rahim. Menurutnya, kepulangan kumpulan pertama yang berlepas dari Jeddah dengan penerbangan Saudi Arabian Airlines berjalan lancar tanpa masalah. Beliau turut memuji kecakapan petugas haji yang tidak putus memberi bantuan kepada jemaah bagi memastikan ibadah suci itu dapat dilaksanakan. Kita akan buat pelbagai kajian dan juga postmortem dalam konteks tabung haji itu sendiri, dan saya sendiri telah melihat beberapa perkara yang harus kita maklumkan kepada pihak muassasah untuk menambah baikan. InsyaAllah. Bagi jemaah haji, mereka bersyukur kerana dapat menunaikan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dengan selamat. Yalah, kita jumpa ramai manusia semua seluruh dunia kan. Jadi macam-macam perangai lah. Macam-macam perangai, macam-macam adab. So kita nak kena, kita sendiri nak tunjukkan yang macam mana kita ni buat yang terbaik lah. Kita orang Malaysia kan, kita buat yang kita ni ada adab lah. Adab kita macam mana kan, sopan santun kita tak boleh ikut macam untuk tawaf, sa'i terpaksa menggunakan kereta suruh lah, melontar dengan ihsan suami lah, dengan apa orang lontaran kasih sayang kan dibuat untuk makcik. Tapi alhamdulillah di Mina dan Arafah makcik masih boleh bergerak sendirilah ke sekeliling apa tu kemah tu. Alhamdulillah. Penerbangan terakhir jemaah haji Malaysia dijadual berlepas dari Jeddah 6 November depan. Pelan pemulihan syarikat penerbangan Malaysia MAS tidak akan berjaya tanpa anjakan paradigma. Bagi memastikan kejayaan pelan pemulihan tersebut, seramai 14,000 pekerja MAS yang bakal diserapkan ke syarikat MAS yang baru perlu berubah kepada kaedah dan budaya kerja yang positif. Menurut bekas Menteri Pengangkutan Tan Sri Ong Tikiat, pelan pemulihan tersebut wajar dilaksanakan ekoran dasar langit terbuka ASEAN pada tahun depan serta persaingan sengit daripada syarikat penerbangan asing dan syarikat tambang murah. Driven. It must be run like a corporate entity, all right? Whether or not you still call yourself GLC or otherwise. Now, otherwise, I mean, if you are still in the same old mindset, especially the employees thinking that they are just government servants or civil servants, then I must say that that is an entirely different story altogether. And at the end of the day, that is going to pose more hurdles to the paradigm shift. Tambah beliau, untuk MAS kembali ke landasan keuntungan pada akhir tahun 2007, ia satu cabaran yang amat tinggi tetapi mampu dicapai. You have to bite the bullet if you need to, right? Now, to force yourself, to change your, to reshape it, to reshape the culture, to reshape your mindset, in order to have a genuine paradigm shift. Sementara itu, beliau memuji proses pengendalian pemberhentian 6,000 pekerja menunjukkan keprihatinan kerajaan terhadap kebajikan pekerja MAS. The administration, but it doesn't mean that the 6,000 strong employees now they have to rely solely on the government. Even they themselves, they have to buck up.
Mengenai pelantikan Ketua Pegawai Eksekutif yang bakal mengetuai MAS baharu, Tan Sri Ong berkata ia tidak akan menjamin kejayaan MAS kerana ia memerlukan kerjasama semua pihak. Pada masa sama, bakal Ketua Pegawai Eksekutif itu perlu mempunyai ciri-ciri proaktif, dedikasi serta mempunyai daya keusahawanan yang tinggi. Rundingan bagi membebaskan Konstebel Zakia Alip yang diculik kumpulan pengganas Abu Sayyaf di Pulau Mabul Sempurna pertengahan Julai lalu masih lagi dijalankan. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteramaan Awam KDNKE Bukit Aman, Datuk Muhammad Fuad Abu Zarin berkata, tempoh yang agak lama terpaksa diambil kerana jumlah wang tebusan yang diminta oleh kumpulan pengganas itu agak tinggi, iaitu sejumlah 40 juta peso. Sehubungan itu, pihaknya terpaksa melakukan rundingan demi rundingan bagi mencapai kata sepakat dan mengharapkan agar Konstebel Zakia dapat dibebaskan tanpa melibatkan sebarang wang tebusan. Dia punya demand tu is 40 million peso. Too much for us lah kan. Bukan senang. Dan kalau boleh kita nak negotiate supaya dibebaskan tanpa bayaran apa-apa lah kan. Itu yang penting sekali. Kita tak mau buat pembayaran. Maksud dia kita kalau boleh dibebaskan tanpa bayaran. Beliau menyatakan sedemikian kepada media semasa melakukan lawatan kebajikan kepada keluarga Konstebel Zakia Alip di kediaman ibu bapa Zakiah di Kampung Tinuhan, Tenghilan, Tuaran. Katanya sepanjang ditahan kumpulan penculik itu, Zakiah tidak didera atau dicederakan dan ia memberi keyakinan kepada pihak polis untuk meneruskan rundingan bagi membebaskan konstebel itu. Tegasnya lawatan kebajikan itu akan terus dilakukan sehingga Konstebel Zakiah dapat dibebaskan dengan selamat. Sementara itu, isteri Konstebel Zakia, Sharifah Erna Berson berkata sehingga kini sebanyak 82 panggilan telefon telah diterima daripada suaminya sepanjang ditahan kumpulan penculik Abu Sayyaf itu. Kali terakhir suaminya menghubungi Sharifah pada minggu lalu bagi menyatakan keadaan kesihatan keluarga di kampung. Datuk Seri Najib Tun Razak tiba di Kelantan untuk lawatan kerja sehari di Pengkalan Kubur hari ini. Pesawat khas yang membawa Perdana Menteri serta rombongan tiba di lapangan terbang Sultan Ismail Petra, Pengkalan Chopper kira-kira pukul 2.52 petang tadi. Ketibaan Datuk Seri Najib disambut Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa Muhammad yang juga pengerusi Badan Perhubungan UMNO Kelantan serta beberapa pemimpin kanan Barisan Nasional BN dan kedua-dua jabatan. Sejurus tiba, Perdana Menteri terus mengikuti bacaan doa selamat dan sempat beramah mesra dengan masyarakat setempat yang setia menanti sejak pukul 2 petang. Lawatan dimulakan dengan menghadiri program ramah mesra dengan masyarakat Siam Kelantan di Kampung Jubakar. Sejurus acara berkenaan, beliau menunaikan solat asar di Masjid Simpangan bersama masyarakat setempat. Hadir sama Adun Pengkalan Kubur Mat Razi Mat Ail dan pemangku Ketua UMNO bahagian Tumpat Datuk Rosdi Abdul Aziz. Perdana Menteri juga akan melawat Pusat Khidmat Masyarakat Rakyat Dun Pengkalan Kubur sebelum berangkat pulang ke Ibu Negara 7 malam ini. Bekas Ketua Setiausaha Kementerian Kerja Raya Datuk Yahya Yaakob meninggal dunia pada usia 70 tahun di Hospital Beacon Petaling Jaya akibat kanser paru-paru. Allahyarham menghembuskan nafas terakhir pada 8.30 pagi di sisi ahli keluarga. Jenazah Allahyarham selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Bukit Kiara pada pukul 2.30 petang. Allahyarham menerima rawatan di Hospital Pakar. Allahyarham menerima rawatan di Hospital Pakar Damansara dan Hospital Beacon untuk rawatan susulan selepas disahkan menghidap kanser paru-paru sejak 2 tahun lalu. Allahyarham meninggalkan isteri Arfah Daud 66 tahun, 5 anak serta 9 cucu. Pemurah sangatlah. Pemurah. Dia very caring lah. Dengan anak, dengan kawan-kawan, keluarga. Basically he was everything lah. Bapaknya penyayang, caring, semua benda nak dia bagi. Dia manjakan juga tapi at the same time dia strict juga. Dia suruh kita belajar struggle. Dia suruh kita education was to him was very important, but at the same time you also have to enjoy life to him. So basically he taught us a lot lah, everything. So was a great man. Bagi sahabat rapat Allahyarham disifatkan seorang individu yang sangat disenangi ketika hayatnya dan penyakit yang dideritainya tidak mengganggu aktiviti harian. Perwatakan dia seorang yang cukup
baik orangnya. Gentleman, berbudi bahasa, orang yang honest. Yang saya tengok dia ni orang yang cukup beramanah. Dia menjadi KSU, beberapa kementerian. Saya tengok dia punya kerja dia cukup baik. Allahyarham Datuk Yahya juga pernah menjawat jawatan sebagai Ketua Setiausaha Kementerian Penerangan pada 1991. Bajet 2015 manifestasi keprihatinan berterusan kerajaan memberi kemudahan dan keselesaan kepada rakyat. Kumpulan pertama jemaah haji Malaysia selamat tiba ke tanah air sejak malam tadi. Juga rundingan pembebasan Konstabel Zakia Alif ambil tempoh lebih lama. Abu Sayyaf minta wang tebusan 40 juta peso. Sekian paparan Nasional 5 edisi 11 Oktober 2014. Layari RTM MyStream, RTM Portal dan RTM Mobile untuk mendapatkan siaran Best 5-10 sepenuhnya. Saya Muhammad Taufik Muhammad Noh. Dan saya Margaret Gambang kembali bersama Syahrizam Awang di pentas Grandstand Best 5-10-6 petang. Nasional 5, telus kepada anda. Terima kasih Meg dan Taufik yang telah membawakan perkembangan dari seluruh negara selama sejam dalam Nasional 5 tadi. Dan anda sekali lagi bersama saya Muhammad Syahrizam Awang dalam Best 5-10 edisi 6 petang. Antara paparan menarik adalah Kaki Tangan Awam Negeri Melaka juga bakal menerima bonus setengah bulan gaji yang akan dibayar pada Januari tahun depan. Perkara tersebut diumumkan Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Idris Harun di Air Keruh. Mengenai kenaikan allowance kepada ahli Dewan Undangan Negeri, perkara itu akan dikaji terlebih dahulu daripada segi implikasi kewangan negeri. Persediaan banjir di Kemaman. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM akan menyediakan stok bahan makanan yang mencukupi kepada penduduk terjejas untuk tempoh 3 hari jika berlaku banjir. Selain itu, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah bercadang untuk memasang sistem siren amaran banjir di setiap kawasan terjejas banjir. Sistem siren akan berfungsi untuk memberi makluman awal dan persediaan kepada semua penduduk untuk berpindah. Pelan pemulihan syarikat penerbangan Malaysia MAS tidak akan berjaya tanpa anjakan paradigma. Bagi memastikan kejayaan pelan pemulihan tersebut, seramai 14,000 kaki tangan MAS yang bakal diserapkan ke syarikat MAS baharu perlu berubah kepada kaedah dan budaya kerja yang positif. Pelan pemulihan tersebut wajar dilaksanakan ekoran dasar langit terbuka ASEAN pada tahun depan serta persaingan sengit daripada syarikat penerbangan asing dan syarikat tambang murah. Formula 1 GP Rusia, pelumba Mercedes Nico Rosberg mencatat masa terpantas di litar Sochi dengan menamatkan sesi latihan pertama dengan catatan masa 1 minit 42.311 saat. Rakan sepasukannya Lewis Hamilton di tempat kedua dengan 1 minit 42.376 saat. Mercedes dilihat semakin cerah untuk menjuarai kejuaraan musim ini ketika perlumbaan hanya berbaki 3 sahaja lagi. Menjelang aksi kelayakan Euro 2016, Jerman menyifatkan pertemuan dengan Poland adalah kunci kepada kejayaan di Mannschaft seterusnya. Jurulatih Joachim Löw mengekalkan 15 pemain Piala Dunia dan membawa masuk Karim Bellarabi yang beraksi untuk Bayer Leverkusen selepas beberapa pemain utama termasuk Bastian Schweinsteiger, Sami Khedira dan Marco Reus mengalami kecederaan. Landon Donovan menutup aksi di pentas antarabangsa dengan membantu Amerika Syarikat mencatat keputusan seri 1 sama ketika berdepan Ecuador dalam perlawanan persahabatan. Antaranya membuka gerakan yang menghasilkan gol pendahuluan Amerika Syarikat
menerusi penyudah mix discret. Namun Ecuador berjaya menyamakan kedudukan pada babak kedua menerusi Ana Valencia.